Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minar rasyidin. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim. Kita sampai pada muka surat 49. Malam ini kita masuk tajuk yang lain, iaitu jihad, wala' dan hukum. Jihad, wala' dan hukum. Rasanya muallif kita ini nak menerangkan kepada kita apa makna jihad dan apa makna wala'. Pertanyaan yang pertama, apa hukum jihad di jalan Allah? Apa hukum jihad di jalan Allah? Jawapan, jihad ataupun perjuangan di jalan Allah dengan harta, jiwa dan lisan adalah suatu kewajipan dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Jadi tuan kitab kita pertama sekali dia beritahu apa makna jihad. Ikhwatul iman, jihad daripada perkataan Arab jahada yujahidu, iaitu kita buat satu benda dalam keadaan kita berjihad, kita bersungguh-sungguh. Itu dari segi bahasa. Kita buat satu kerja bersungguh-sungguh, dan orang yang buat kerja sungguh-sungguh dipanggil orang itu mujahadah. Tetapi yang dia maksud jihad di sini, kita bersungguh-sungguh untuk Allah. Kita bersungguh-sungguh untuk Allah. Bersungguh-sungguh untuk Allah ni ada dua. Satu, kita katakan kita berjihad fi sabilillah. Lagi satu, kita katakan kita berjihad fillah. Apa beza dia ikhwan? Berjihad fi sabilillah ini bermakna kita bertempur di medan pertarungan. Kita bertempur di medan pertarungan. Ini yang ayat Tuhan kita bawa, infiru khifafan wa thiqala. Allah kata berangkatlah kamu dalam keadaan kamu rasa boleh lawan, ringan, ataupun kamu rasa berat, bala tentera tu banyak, kamu kena berangkat. Wajahidu, kamu kena berjuang, bawa harta kamu, bawa diri kamu fi sabilillah, untuk jalan Allah. Maka jihad macam ni biasanya kita melawan orang-orang kafir, kita lawan Yahudi, kita lawan Nasara, kita lawan para kufar. Yang ni kita namakan jihad fi sabilillah. Yang ni kita namakan sebagai jihad fi sabilillah. Yang ni ikhwatul iman, banyak hadis Nabi menyebut. Walaupun dalam agama ini jihad fi sabilillah ini bukan sepanjang masa, tetapi Muslim kena ada niat kalau masa itu tiba dia tidak akan melarikan diri.
Kalau dia tak ada niat lagu tu, dia tak ada harapan lagu tu, dia dianggap berdosa. Nabi SAW sebut dalam hadis Imam Muslim daripada Abu Hurairah, Nabi kata, man mata walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaq. Nabi kata, siapa-siapa yang mati dia tak pernah berperang sabilillah, dia tak terpilih, walam yuhaddith nafsahu bihi, dia pun tak pernah membacakan cita-cita di hati dia, kod-kod dia terpilih, tiba-tiba dia mati, dahlah tak terpilih, kemudian hati pun tak ada ingin, maka dia mati satu cabang daripada sifat munafik. Subhanallah. Maka dalam hati kita ni mesti ada, kita tak mengharapkan jadinya perang, tetapi kita kena harap dalam hati, ya Allah, kalaulah Islam itu dibela akhirnya dengan peperangan, pilih aku ya Allah, kau pilih aku. Kalau tidak ada macam tu, kita mati di atas satu cabang, satu syu'bah, satu cabang daripada cabang-cabang munafik. Subhanallah. Subhanallah. Kerana itu jihad yang macam ni sangat besar dia punya tuntunan dia. Quran kata, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, keluar berjuang, bawa harta kamu, bawa diri kamu, bawa harta, bawa diri, berjuang. Quran sebut harta dulu, baru sebut diri, sebab orang sayang harta sampai sanggup mati. Bawa harta, bawa diri, pergi lawan, jangan mengosongkan diri. An-Nawawi bawa satu riwayat dalam Al-Azkar. Itu hari Nabi jumpa Umar Al-Khattab. Umar pakai baju baru, jadi Nabi tengok baju tu baru, Nabi kata kepada Umar Al-Khattab, baru beli ke baru basuh? Umar kata baru basuh. Nabi kata, awak tak pakai baju baru. Lepas tu Nabi kata, ish kariman mut syahida, ish kariman mut syahida. Pakai benda baru, pakai benda bersih, itu hidup sebagai orang yang mulia. Dan kalau mati, matilah syahid. Semua sahabat Nabi, mereka bercita-cita dipilih di medan pertempuran, tapi tak semua mati syahid. Kenapa mereka berhajat? Khalid bin Walid di antara sahabat yang dicomah teruk oleh Syiah. Di antara benda yang Syiah tomah dia, Syiah kata Khalid bin Walid ini minta kepada Allah nak mati syahid, tetapi Allah tak bagi dia mati syahid, dia mati hati-hati rumah dia. Itu sebagai bukti kata Allah tak redha dia. Syiah ni cukup kamjat punya mazhab ni. Dia tak suka dengan kawan tu, dia bagi kawan tu. Tetapi apa yang Khalid bin Walid buat, nak mati syahid ini adalah takdir Allah, bukan urusan kita. Kita nak mati, tak tahu Tuhan tentukan mati sakit jantung, kencing manis. Dr. Hazim abang dengan saya, kucing pun kena kencing manis. Kucing pun kena insulin. Kucing pun kena kencing manis, mati. Tetapi apa yang kita boleh buat? Yang kita boleh buatnya dalam hadis tadi, kita yuhaddits bihi nafsi, kita bagi tahu pada diri kita, kita nak syahid. Tapi terpilih tak terpilih bukan urusan kita, ini urusan Allah. Maka pasal itu bila Khalid bin Walid mati tidak syahid, itu membuktikan dia telah hidup dengan hadis Nabi, kerana Allah yang menentukan pertempuran. Ada sahabat Nabi lawan di medan pertempuran, dia tak mati dalam peperangan tu, dalam ghazwah. Dia mati bila habis perang, orang pakat bawa dia pergi ke tempat lain, dia doa adalah baru dia mati. Ada yang mati dalam peperangan. Sesungguhnya Allah bagi pada orang ini satu syurga yang ada 100 pintu. Setiap satu pintu itu luas ada seperti luas langit dan bumi. Allah bagi pada dia syurga ada 100 pintu. Satu pintu tu luas langit dan bumi. Subhanallah. Luas lagu rumah lah pun tak larat nak mak dah.
sakit pinggang. Luas ada 100 pintu, luas langit dan bumi satu pintu. Sebagai anugerah Allah pada orang mati syahid. Itu satu anugerah Allah. Hak lain lagi. Subhanallah. Subhanallah. Maka ini syahid yang mana? Ini syahid yang kita kata fi sabilillah. Fi sabilillah. Nak bertetap, nak berperang, ini bukan senang. Pasal tu bila nak bertetap, nak berperang, Nabi kata nanti. Jangan. Sabar. Bila ada dia punya had limit itu dah jihad lah sebagai benteng akhir nak mempertahankan Islam. Allah turunkan surah Al-Haji. Uzina lilladzina yuqatilu bi annahum zulimu. Diizinkan kamu berperang kerana kamu dizalimi. Barulah berlaku peperangan. Sebab kadang-kadang kaum muslimin ini mereka itu bertanya pada Nabi, bila kita nak berlakunya qital, Allah kata kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Tiba-tiba Allah fardukan perang, kamu takut. Sebelumnya tanya bila kita nak perang, bila kita nak perang. Tapi bila diwajibkan perang, kesemuanya takut. Maka Allah kata wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu takut dengan satu benda, kamu tak suka, tapi dalam benda kamu tak suka baik untuk kamu. Kadang-kadang kamu suka dengan satu benda, benda tu tak baik pada kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu perjalanan agama ini. Allah susun itu, Allah yang tahu. Allah tahu agama dia, Allah tahu kenapa dia susun begitu. Wa antum la ta'lamun. Kamu tak tahu. Kamu tak tahu. La ta'lam. Dia menafikan semua ilmu, kamu tak tahu apa. La ta'lam, kamu tak tahu apa. Subhanallah. Jangan berbicara tentang hukum hakam Allah, kita tidak tahu. Kerana itu yang kita duk baca ini adalah ikhwatul iman, berkenaan dengan orang yang jihad sabilillah dan dia mati. Dan Nabi bagi tanda sabilillah. Tanda sabilillah. Dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, orang bertanya pada Nabi, hadis Bukhari dan Muslim, ya Rasulullah, Abu Musa kata, ya Rasulullah, ada orang tanya, ini orang masa perang dulu, perang mula, bapa dia mati, jadi dia nak masuk perang nombor 2, dia nak balas dendam balik. Tapi dia nak mengikuti ghazwah lah, dia nak mengikuti peperangan yang ada. Tetapi dalam hati dia apa dia? Dia nak balas dendam balik. Apa pandangan Rasulullah? Tetapi ini orang, ya Rasulullah, dia nak ghanimah. Dia nak ghanimah. Ini pula orang, ya Rasulullah, syuja'. Dia nak orang panggil dia syuja'. Ini pahlawan lah, berani. Mata fi sabilillah. Ya Rasulullah, dalam banyak-banyak yang berjuang ini, man fi sabilillah. Siapa yang sabilillah? Kenapa sahabat tanya? Sebab dia berada dalam satu tentera, dalam satu isabah, satu bala tentera, tapi dengan berceramuk niat. Dia ni taram nak balas dendam pada ini, macam-macam. Maka Nabi SAW jawab, Nabi kata, man qatala litakuna kalimatullah hiya al-uliya fahuwa fi sabilillah. Senang. Nabi kata, sesiapa yang qatala daripada qatala yuqatil, ada qatil, ada maqtul. Sesiapa yang qatala, sesiapa yang berbunuh-bunuhan, bertetak-tetak. Jadi sabilillah ni bukan pergi tampak gitu. Nasihat-nasihat tampak 2-3 dah suruh dia balik, yang tu bukan sabilillah. Sabilillah ni kena tarik pedang, kena tetak dia. Itu sabilillah. Man qatala, siapa yang bertikam dan dia mati. Tapi masa dia mati tu, Nabi kata apa? Litakuna kalimatullahi al-uliya. Dalam hati dia nak mengangkat agama Allah. Dalam hati dia nak mengangkat agama Allah. Fahuwa fi sabilillah. Itulah sabilillah. Jadi ikhwan, kita duduk bala tentera mana, itu satu bab. Kita menyertai pakej tentera mana, satu bab.
Tetapi belum tentu package yang kita masuk itu, tentera yang kita masuk, askar kita masuk, askar tu kata nak berjuang, tetapi kalau niat kita bukan litakuna kalimatullahi al-ulya, kita mati. Kita mungkin mati sebagai pahlawan, tetapi kita bukan mati sebagai seorang yang syahid di sisi Allah, dan itu tidak diiktiraf sabilillah. Maka sabilillah, siapa yang mati dalam hati dia untuk Allah. Pasal itu ada soalan ditanyakan pada Nabi, macam mana kawan ni ya Rasulullah? Kawan ni dia masuk sabilillah, daripada rumah dia niat baik, semua cantik elok, tiba-tiba tengah dia lawan, dia tengok ghanimah banyak. Dia kata alhamdulillah lah ya Allah, bagilah benar belah kami. Mana nak tahu aku dapat sikit bagus juga, dan perbesar dapur tu. Sedik beradik balik raya kecil sangat dapur, nak perbesar sikit. Jadi kalau dapat ghanimah ni, tapi daripada mula dia berjalan daripada rumah dia mai ke medan pertempuran, niat dia kerana Allah. Tiba-tiba tengah duk perang tu dia masuk sikit. Itu jangan takut, jangan terperanjat bila kita baca Al-Quran. Allah mendedahkan hati-hati para sahabat. Hati-hati para sahabat Allah dedahkan. Allah kata sebahagian daripada para sahabat ni, may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Ada dalam hati dia pun nak senang. Allahu Akbar. Kesenangan yang tidak dilarang, tapi dia pun macam teringin tak ketagih. Allah kata may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Sesiapa yang nak dunia ni, kami bagi kat dia. Siapa yang nak akhirat, kami bagi kat dia. Tapi ada sahabat bila turun ayat ni dia melengung, apa aku jadi lagu ni? Allah turunkan ayat lain. Allah turunkan ayat 198 daripada suratul Baqarah. Allah kata laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ini dalam haji ke, dalam perang ke, dalam apa, dia apa, double, dia punya niat tu double. Allah kata laisa alaikum junah, tidak ada satu dosa kepada kamu, an tabtaghu fadlan min rabbikum, kalau yang kamu nak itu kurnia daripada Tuhan kamu, tidak ada salah. Orang pergi Mekah, dia pergi Mekah dah habis dah buat kerja haji, dia ni orang otak jalan, dia kata buat bisnes sikit macam mana. Allah kata tidak salah, tidak salah. Siapa nak itu dia ambil dunia cara yang halal, dan Allah tidak menghukum. Lawan-lawan siapalah, dah habis-habis lawan, tengok ghanimah begitu banyak, siapa tak teringin? Tengok kuda, tengok itu, tengok ini, tak teringin. Maka yang teringin itu kata Allah, laisa alaikum junah an tabtaghu fadlan min rabbikum. Kalau yang kamu nak itu caranya betul, benda yang kamu nak itu bendanya halal, maka tidak salah, ambil lah. Maka yang salahnya apa dia keluar daripada rumah, dia mau rampasan perang kerana Allah ni tidak masuk. Maka kerana itu ikhwatul iman, bahagian yang pertama Nabi sebut kepada kita, sabilillah itu ialah berjuang di medan pertempuran, lawan dengan orang kafir. Tidaklah kita lawan dengan kaum muslimin, muslim dengan muslim berodok bertikam, kita tak boleh kata sabilillah. Macam mana ni? Nabi kata al-qatil wal maqtul finnar. Kalau dua muslim bertikam-tikam, yang menikam dan yang kena tikam dua-dua masuk neraka. Sahabat bertanya, macam mana pula yang maqtul, yang kena tikam masuk neraka? Nabi kata masuk neraka sebab dia ada niat, cuma kawan tu cepat sikit daripada dia. Kawan tu cepat sikit, kawan tu tapingan hitam, dia tapingan biji remia, dia lambat sikit, maka dia masuk ke neraka juga. Tapi dia juga harisun ala qatli, dia juga harisun ala qatli. Satu niat memang nak tikam kawan dia, tapi tak dan. Maka sabilillah adalah kita bangun membela agama Allah Ta'ala dengan melawan orang kafir kerana mereka nak merosakkan agama ini. Dan bila kita berunding, semua jalan telah tertutup.
peperanganlah satu jalan terakhir untuk mengangkat agama Allah. Maka Muslim daripada sekarang, belum terjadi keadaan tu, dia kena bersedia. Kalau aku dipilih untuk hari itu, serahlah diri. Sesiapa yang tak mau ada mana Islam perang-perang, itu semua teroris. Mata, kalau dia mati, mata ala syu'batin min nifaq, dia mati di atas satu syu'bah, satu cabang daripada sifat munafik. Itu satu bahagian ikhwatul iman. Dan lagi satu ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam suratul Nisa, iaitu tentang wa malakum alla tuqatilu fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal, iaitu tentang mengapa kamu tidak bangun dan berjuang di jalan Allah sedangkan golongan mustad'afin yang lemah daripada rijal, laki-laki, nisa, orang-orang perempuan, wildan, anak-anak kecil, mereka ini ditindas dalam qaryah mereka. Artinya kaum muslimin berada di qaryah lain, negeri lain. Ini orang Islam yang ditindas negeri lain. Allah bertanya negeri yang tidak ditindas, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah, kenapa kamu tidak berjuang, kenapa kamu tidak berperang di jalan Allah, sedangkan kawan saudara kamu di sebelah ni, laki-laki, perempuan, anak-anak, mereka itu dibunuh. Sampai peringkat mereka mengadu kepada Tuhan, yaqulu rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati zalim ahluha, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada negeri yang zalim pemerintahnya. Wahai Tuhan kami, waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira, berilah kepada kami daripada sisi engkau penolong dan pembantu. Mereka dah berdoa sampai macam tu, kamu masih lagi duduk begini. Ini ada kewajipan. Ini ada kewajipan. Pasal Allah kata infiru khifafan wa thiqala, bangun dan pergi. Bangun dan pergi. Itsaqaltum fil ardi, kamu merapatkan papan punggung kamu ke bumi, sedangkan saudara kamu duk baca doa dah, ya Allah bilalah kami nak selesai ni, kamu diam diri. Allah marah. Allah kata alladzina yuqatiluna fi sabilillah, orang mukmin mesti berjuang di jalan Allah. Wallazina kafaru yuqatiluna fi sabili taghut, orang kafir perjuangan dia, mati dia semuanya jalan taghut. Faqatilu awliya asyaitan, perangi seluruh bala tentera syaitan. Inna syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya kata Allah, inna kaida syaitan kana dha'ifa, tipu daya syaitan itu lemah sangat di sisi Allah. Kita dengan syaitan ni kita rasa besar lah, tipu daya itu besar, tapi di sisi Allah inna kaida syaitani kana dha'ifa, di sisi Allah terlalu lemah untuk Allah buang dia. Orang berlindung kepada syaitan, Quran kata apa? Mereka seperti mana ankabut ittakhadha baitan, mereka macam mana laba-laba buat rumah, tapi mereka ada duit, mereka ada kuasa, mereka ada power, black magic, ada sihir. Mereka sihirkan mukmin kena sihir ni makan masa nak sembuh. Tetapi Allah Ta'ala kata apa? Yang mereka ada itu seperti laba-laba dan rumahnya, terlampau lemah. Tapi di sisi kita lemah apa tahu tu. Karena itu kita kena beriman dengan Allah. Kalau Allah kata lemah. Kalau Allah kata orang yang tidak bergantung kepada Allah itu seperti laba-laba dengan rumahnya, lemah, maka demi Allah kita kena beriman. Orang yang tidak bergantung pada Allah, mereka lemah. Lemah apa? Aku tengok hang yang 3 bulan rumah sewa tak bayar. Dia apa tu baik punya, kan, surat khabar tunjuk kan, baik punya ayam kepala beludok tu kan, kepala dok punya ayam tu 1 jam dia bubuh surat khabar apa sempena malam apa nama Happy New Year, celebrate New Year. Saja-saja dia bagi tahu, saja-saja minum, bukan mabuk pun, tapi tu dia punya jam. Kita tengok dah pening dah, dia 1 jam tak ada apa lagi. Macam mana yang kamu kata seperti laba-laba? Demi Allah, kerana Allah yang kata.
Dan hari Allah akan membuktikan janji Allah akan sampai. Allah akan buktikan seluruh hidup yang tidak bergantung pada Allah itu lemah. Demi Allah, pentas dunia akan menyaksikan itu. Berapa banyak hospital yang mewah-mewah ni, yang duduk pun geng mewah-mewah. Cuba pergi ziarah tengok. Ada hospital belah Bayan Baru ni, saya pergi sekali. Bukan saya masuk, kawan masuk, saya pergi tengok. Kita pun tak teringin nak masuk hospital. Kawan masuk, Pak Cita, dia punya wad tu, katil dia saja 250, macam hotel. Tapi badan tu kena cucuk ah. Katil saja tak masuk ubat. Katil saja 250. Kena bayar nak dapat satu bilik yang, tapi tanyalah, seronok ke duduk sini? Bayar sampai 250? Seronok ke? Tak seronok. Pasal sakit mai duduk sini. Pasal sakit. Allah buktilah janji Allah. Dia kaya, dia senang, dia lenang, tapi dia tak gantung pada Allah. Sampai masa Tuhan buktikan, kalau kau gantung kepada Allah, kau akan rasa kedamaian dalam hati. Kedamaian dalam hati. Seperti damainya hati siapa? Hati Ummu Sulaim. Pak Mi ingat lagi hadis Ummu Sulaim? Hadis Bukhari. Ummu Sulaim kematian anak. Bila Abu Talha balik, dia boleh beritahu pada Abu Talha, anak kita tenang, dia boleh layan suami dia, bagi makan itu ini semua. Dia selesai semua, dia jalan kerja dia sebagai isteri. Talha bertanya, macam mana anak kita? Dia kata pula pada suami dia, abang, kalau satu orang pinjam barang dengan satu orang, tiba-tiba tuan barang meminta barang tu, tiba-tiba kawan yang pinjam barang tu tak mau pulang barang tu, abang rasa lagu mana? Abu Talha kata, tak patut. Abang, kalau macam tu, abang, anak kita ni meninggal dah semalam. Abu Talha dengar cacok rambut habis. Marah ke Ummu Sulaim, pergi jumpa Nabi. Nabi tenangkan. Tapi nak dapat jiwa yang damai macam tu, musibah. Dia ditimpa kematian, musibah. Jiwa yang damai. Bukan disuruh gelak dengan kematian. Ni kata, ni nak abang kata bini hang meninggal. Hehehe. Awak saya seronok ah. Yang tu gila. Tak boleh kita seronok dengan musibah. Tetapi jiwa kita damai. Dan ini anugerah Allah, ikhwan. Quran kata pada kita apa? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu ditimpa musibah, benda mula kamu kena sebut, semua ini daripada Allah dan kembali kepada Allah. Lepas tu kena tadah tangan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ujian hang ni jangan bagi aku letih sia-sia, bagilah pahala yang sepatutnya, dan apa yang hang ambil, hang ganti dengan apa yang lebih baik, ya Allah. Kemudian dengan nama Allah kita teruskan ujian itu. Allah suruh kita sabar, Allah suruh kita terima ujian, Allah suruh kita teruskan melakukan ibadah. Seluruhnya masih di bawah peraturan Allah. Kita tak keluar daripada peraturan Allah. Kita tak keluar sekali-kali. Itu adalah peraturan Allah. Allah yang ambil nyawa insan, Allah yang suruh insan sabar, Allah yang membalas segala apa pada insan. Kita kena duduk di bawah ubudiyah kepada Allah. Sedih pun ubudiyah, gembira pun ubudiyah. Tak boleh lari. Kita tak boleh gembira lebih, tak boleh sedih terlebih. Sedih kita, tangisan kita masih di dalam penghambaan kepada Allah. Oh, sangat susah, ikhwan. Tengoklah Nabi, air mata dia semuanya penghambaan pada Allah. Senyum dia semuanya penghambaan kepada Allah. Dia tak sama dengan kita. Kita tak sama. Kita kalau menangis, dia tak nampak penghambaan, dia nampak pecah hati, fras, kecewa. Antuk pula bitang dinding, berdebung, pukul arak, pukul badan, pumpam, tampak. Nabi kita, apa ini? Mati, tak lari daripada penghambaan pada Allah. Hidup, tak lari daripada penghambaan kepada Allah. Mati ada fitnah, hidup ada fitnah. Mati ada kira-kira, hidup ada kira-kira. Semuanya tidak lari daripada wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku buat hampa, kena ibadah pada aku.
Kita nak menangis cara mana kita nak menangis? Dan tangisan yang jatuh daripada mata kerana diuji, tangisan itu kena melambangkan penghambaan hamba kepada Allah. Tak boleh ada pengingkaran. Nanti Allah tulis dosa di sisi Allah. Nak menangis ke mana? Anak mati nak menangis macam mana? Menangis sampai tak makan, sampai badan jadi susut. Adakah itu ubudiyah? Lah, bukan anak hang yang mati. Dia kata, bukan anak hang yang mati. Iyalah, anak siapa pun matilah. Kucing, pakcik busu bola kucing. Anak kucing pakcik busu, anak dia dimakan oleh bewak. Bewak makan anak dia. Mak kucing jadi separuh gila. Dia lari ke belakang, dia panggil anak dia. Dia main ke depan, dia panggil anak dia. Dia duk panggil-panggil anak dia, tak menyut. Dia jadi separuh gila. Kucing, takkanlah insan lebih teruk daripada kucing. Insan ada hati, tetapi insan ada sedikit perbezaan cara hidup dengan kucing. Kucing tidak ada taklif, insan ada taklif. Apa dia taklif? Insan dibebankan dengan berhubung dengan Tuhan dia. Tanggungjawab kepada Tuhan. Insan gembira mesti membayangkan iman. Insan menangis kerana membayangkan iman. Jadi bukan menangis itu salah, seronok itu salah, tapi yang salahnya tercabut ubudiyah kepada Allah. Itu salah. Dan insan kena mempertahankan ubudiyah dia kepada Allah. Bukan senang. Duit tak ada, nak bertahan ubudiyah ke mana? Nak bertahan ubudiyah macam mana tu? Hak duduk tidur di katil hospital. Saja habis tidur ke tu? Waya habis satu badan. Minum air pun titik straw aja masuk. Tu nak bisik apa kat telinga dia tu? Nak bisik apa? Kata pakcik sabar. Kalau aku tak sabar, aku balik dah. Pasal aku sabar, aku duduk hospital. Dia lepas ayat tu mana kita? Kata pakcik sabar. Ni sabar ni. Ni duduk sabar. Dia mengadu. Doktor tanya pakcik lagu mana saya sakit. Orang tanya pakcik macam mana dia sakit. Pengaduan dia tak boleh keluar daripada ubudiyah. Tak boleh keluar. Mesti pengaduan itu di dalam dia itu tunduk kepada Allah. Macam mana nak buat ikhwan? Tetapi Allah memuji hamba-hamba yang seperti ini. Allah memuji hamba-hamba yang seperti ini. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Inilah hamba-hamba kami yang berjalan di muka bumi tidak bongkak dan sombong. Mereka tawaduk dengan apa yang kami takdirkan dalam hidup mereka. Allah namakan dalam suratul Furqan, orang itu ibadur rahman. Dialah hamba-hamba ar-Rahman. Senang kan nak dapat yang tu? Tak, Tuhan tak bagi pada orang nama ustaz, Tuhan tak bagi pada orang nama ustazah, Tuhan tak bagi pada orang nama al-hafiz, Tuhan tak bagi orang nama-nama siapa. Tuhan bagi pada orang yang ada hati hamba. Tuhan bagi adil. Pasal itu dikatakan ketika para ulama menyebut bait-bait syair memuji Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi ihtada al-muhtadun wa bi 'adlihi dhalla ad-dhallun. Oh subhanallah. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya lah hidayah sampai pada orang yang patut dapat hidayah. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat dan keadilannya lah sesat itu sampai pada orang yang patut sesat. Oh subhanallah. Kita ada hati yang baik, Allah akan nilai seluruh hidup kita. Orang tak tahu tersembunyi dalam rangka tulang kita ini ada jantung. Dalam jantung itu ada dhamir, ada perasaan. Orang tak tahu. Tetapi Allah sangat mengetahui. Apa Allah beritahu dalam Quran? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Oh dahsyat. Manusia tak tahukah dia hari di mana Allah bongkar manusia daripada kubur dia? Wa hussila ma fis sudur. Bukan takat dalam kubur, keluar dalam kubur kami rentap apa yang ada dalam dada dia. Kami hisap mereka. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka dengan mereka begitu mengetahui sampai apa yang mereka rahsiakan. Oh subhanallah. Kerana itu ikhwatul iman, kita tak lari daripada ubudiyah kepada Allah. Siapa pun.
Macam mana pun tidak boleh lari daripada ubudiyah kepada Allah. Senyum kita, gembira kita, belanja duit kita, berseronok kita, ubudiyahlah kita kepada Allah. Kita yang lupa, kita yang terlupa. Pasal itu Quran kata kepada kita tentang orang yang Allah Ta'ala sayang dengan dia, dan beberapa orang yang Allah Ta'ala tak suka dengan dia. Tentang siapa dia? Tentang wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tentang orang yang dia hidup, dia tak mempedulikan ubudiyah. Apa dia? Dia ini satu orang yang tagha wa athara al-hayata ad-dunya. Dia melampau dan dia pecut hidup dia ni, tidak ada undang-undang. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Kamu melampau, kata Allah, kamu melampau. Allah buat, Allah bebaskan dia, Allah lepaskan dia, Allah tidak ambil tahu hal dia. Dengan makna apa? Hidayah tak pernah jatuh dalam hati dia seumur hidup dia. Tu bayang nak jawab apa depan Tuhan? Jawab apa? Hidayah tak pernah sentuh hati dia, nak jawab apa? Quran cerita wa auhayna ilan nahli, wahyu itu sentuh lebah. Wahyu Allah sentuh hati lebah. Subhanallah. Semut, wahyu sentuh semut. Semut boleh berbicara dengan Sulaiman alaihi salam. Tapi manusia tolak hari-hari baliak dia, tahun-tahun dia baliak, dan kita hitung daripada hari pertama dia baliak sampai dia kena kapan, 30 tahun, 40 tahun, tak terdapat hari hidayah touch hati dia. Apa dia nak jawab kepada Allah? Kenapa jadi macam tu? Wa atharal hayatad dunya. Itulah jalan hidup dia. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Kami buang dalam neraka jahim lah. Tetapi ada lagi satu orang, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini dahsyat orang, sangat dahsyat. Dia hidup, dia bertemu dengan hawa nafsu, dia mujahid dengan hawa nafsu, dia lawan hawa nafsu dia, dia perang hawa nafsu dia. Dia insan, dia manusia, dia muda, dia tua, dia ada hawa nafsu, dia lawan, dia tak tunduk. Ketika dia lawan dengan hawa nafsu, dia rasa perlawanan itu. Wa nahan nafsa 'anil hawa, kata Allah, susah hidup dia. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Terhamparan sutera di dalam syurga jannatul ma'wa. Berapa hari nak duduk atas dunia? Berapa hari nak duduk atas dunia? Malam ni boleh mati. Tadi saya nak mai pun kereta tu terbalik dah satu. Dia pergi langgak kan, tongkoi batu tu dia pergi langgak, sudah terbalik, terangkat bonek-bonek semua. Itu urusan Allah. Amalan pun mailah ni, begitulah kehidupan insan. Nak mati ni ikhwan sangat senang, nak hidup yang payah. Nak mati senang, nak hidup yang payah. Tengok, beranak nak kena pantang, budak tu nak kena besar. Nak pergi sekolah berapa lama nak tunggu budak tu boleh pergi sekolah. Kalau beranak terus masuk sekolah, pitam cikgu besar. Budak tu kena peringkat. Itu nak hidup. Tapi nak mati, beranak boleh mati. Kata Syauqi, penyair yang terkenal, mati itu seperti pokok kelapa dia kata. Yang tua pun gugur, yang berputik pun jatuh. Maka ikhwatul iman, maka Allah Subhanahu wa taala kata mukmin berperang di jalan Allah, kafir berperang di jalan taghut. Macam mana kafir dikatakan mereka berperang di jalan taghut? Perjuangan mereka taghut, kehidupan mereka taghut. Kalau mereka mati pun masuk neraka, dan selama mereka berjuang, mereka bermati-matian, mereka dikerumuni oleh pengkuncu-kuncu mereka syaitan. Apa dia perjuangan yang taghut? Kata para ulama, ada 5 tanda perjuangan yang taghut. Ada 5 tanda. Orang itu berjuang di atas taghut ataupun tidak. Tapi kalau sabilillah tadi apa dia? Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Lain daripada tu taghut.
Kata para ulama, yang pertama, perjuangan yang diasaskan kepada seru dan puja syaitan, macam black metal semua. Huha huha huha. Syaitan betul-betul. Ini adalah perjuangan Taurut. Tu duk pergi betapa di Gunung Jerai, di Gunung Semanggui, saat ni pergi di Gunung Ledang, saat ni pergi Pulau Besar Melaka, makan bertih saja, rokok pun boleh tinggal 2 minggu. Pasal apa? Nak panggil bersahabat mai. Selama dia bertapa itu, dia dikatakan berjuang di dalam syaitan. Tidak ada pahala kecuali kesesatan di sisi Allah. Nak membersihkan diri tak boleh makan bertih. Makan bertih ni sakit perut. Bersihkan diri dengan puasa, dengan tahajud, tilawatul Quran, dengan sunnah Nabi. Bid'ah, khurafat tidak membersihkan, mengotorkan kehidupan. Yang kedua, kata para ulama, perjuangan yang taghut. Perjuangan apa? Al-hakim jair, al-mughayyir li ahkamillah. Semua perjuangan yang dilakukan oleh para hakim untuk mengubah hukum hakam Allah, selama itulah dia taghut. Katalah Pak Mik, dia sanggup sampai patah tangan dia, patah tangan itu taghut. Oh subhanallah, letih dia, itu semua taghut. Yang ketiga, alladhi yahkum bi ghairi ma anzalallah. Apa dia? Dia mempertahankan, tadi dia mengubah, sekarang dia tidak mengubah, dia mempertahankan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah. Tadi dia ubah hukum Allah, yang ni dia tak ubah. Yang Tuhan tak buat turun, yang tu dia pakai. Yang Tuhan buat turun, dia tak pakai. Dan dia mempertahankan benda itu, maka perjuangan dia itu taghut, masuk ke neraka. Nak jihad apa tu? Keempat, alladhi yud'a 'alal ghaibi min dunillah. Kita puja, kita puji, kita defend satu orang sampai kita mati, satu orang yang dia kata dia juga tahu benda ghaib. Taghut kita ini. Kita masuk dalam hak tadi ni, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Ini semua orang-orang yang memberi sokongan kepada taghut. Yang kelima, pada ikhwatul iman, alladhi ya'budu min dunillah wa huwa radin bil ibadah. Satu sembahan, satu ibadah baru dicipta dan dia tahu tidak ada daripada Nabi, dan dia redha dengan sembahan yang baru itu, maka dia taghut selama-lamanya. Maka Allah tidak menerima jihad seperti ini. Jihad ini Tuhan tidak terima. Karena itu ikhwatul iman, mesti kita hati-hatikan. Allah mengiktiraf perjuangan mukmin. Allah mengiktiraf. Pasal itu mukmin kalau dia nak berjuang, dia kena tahu setiap jihad di dalam Islam, dia start dengan dakwah. Dengar kata ada orang kafir buka satu kampung, jom kita pergi jihad, pergi tetak dia apa? Tak, dia kena dakwah. Dia dakwah pada tauhid. Ud'u ila sabili rabbik, dakwah dia dulu. Pasal itu antum tengok bila tentera Islam pergi ke bangsa Rom, apa dia kata? Allahu bata'athana, Allahu bata'athana, Allahu bata'athana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah. Allah yang membangkit kami untuk mengeluarkan manusia daripada menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah. Itu baru kita katakan jihad sabilillah. Itu yang pertama ikhwatul iman yang kita baca daripada buku kita ini. Dan ada lagi satu jihad yang Quran sebut fillah. Tadi sabilillah, dia berkaitan dengan kita masuk medan pertempuran, bertikam, dan ini ikhwatul iman memerlukan keizinan daripada imam kaum muslimin, pemerintah. Tak boleh saya dengan Ustaz Nan, kita nak jihad tak mana hari ni. Tak boleh. Dia kena pemerintah. Jihad ini kena pemerintah. Pemerintah yang menyatakan jihad daripada imam kaum muslimin. Tentulah imamnya muslimin, bukan imamnya kafirin. Jihad apa ada dia kapiang. Kaum muslimin, dia imam kaum muslimin. Dia a'immah minal qaumil muslimin. Dia pemerintah di kalangan kaum muslimin. Daripada dia, macam Nabi yang beritahu kita keluar bertempur, barulah ada pertempuran. Kerana itu ikhwatul iman, bahagian yang kedua ni, tadi kita kata ayat-ayat Allah Ta'ala menyebut tentang
berjuanglah kamu dengan harta kamu, dengan diri kamu fi sabilillah. Tapi bahagian yang kedua ni pula Allah sebut dalam suratul Haji ayat 78. Allah katakan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Allah kata berjuanglah kamu pada Allah dengan perjuangan yang benar. Allah hazafkan kalimah sabil. Maka bila kalimah sabilillah tak ada, perjuangan ini dia lebih umum daripada yang tadi. Bila ada kalimah sabilillah, dia membawa makna pertempuran di medan. Bukan medan beli kain batik tu. Medan bermakna pertempuran. Medan pertempuran, bukan medan kita duk pergi beli kain tu. Itu medan lain, itu medan celaru. Ini medan pertempuran. Kita berada, kita berperang. Tetapi dalam surah Haji ini Allah Ta'ala katakan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Allah tak buh kalimah sabil, menunjukkan di samping sabilillah tu tak jadi, ada lagi satu perjuangan yang jadi 24 jam. Ini satu perjuangan yang sangat umum, ikhwan. Macam inilah termasuk apa yang kita buat untuk Allah, untuk Rasul, untuk mengangkat agama ini, untuk bagi sumbangan pada agama ini, semuanya termasuk fillahi haqqa jihadi. Dia termasuk jihad yang kita buat ni. Tapi bukan jihad hak syahid tu. Jihad 24 jam kita buat ni. Daripada ayat ni lah orang pecah jihad ekonomi, jihad pilihan raya. Pilihan raya pun jihad juga. Pasang poster pun jihad juga. Duk patang poster calon jatuh terkeliat kaki, dia kata dapat pahala jihad. Kalau mampu terus masuk syurga, syahid. Orang tokok tambah nasi tambah ni sedap. Kenapa dia ambil daripada ayat-ayat macam ni lah yang disebut wajahidu fillahi haqqa jihadi, tanpa kita nafikan. Apa dia? Pada bahagian yang kedua ini, ikhwan, apa yang kita buat yang bukan kita berbunuh-bunuhan dengan orang kafir, bukan masa dia lagi, kita buat sekarang ini untuk mengangkat agama Allah pada kondisi dan situasi kita, ini satu jihad di jalan Allah. Ini jihad fillah. Fillah kita buat untuk Allah. Contoh setiap buku banyak-banyak pergi bagi seorang satu kan, itu satu jihad fillah. Satu jihad fillah. Dia tengok orang main dengan kepiah dengan apa semua, dia nak lari, dia ingat pencegah maksiat. Rupanya bukan pencegah maksiat, just nak bagi buku. Bagi buku bagi ayat kotak. Ada sahabat sementara bunga api nak keluar dan baca buku ni. Tak marah dia, bagi dia duduk tepi pantai tu, biar pergi kat dia. Pantai dia pun bayar ikan cek juga. Dia boleh duduk tepi pantai tu. Kita bukan nak pergi halang, bukan nak pergi tanya laki bini ke dah menikah, tak ada, itu bukan hal dan bukan urusan kita. Kita hanya nak menyampaikan ajaran Allah. Bagi satu ayat kotak, bunga api keluar bagi 12. Lah ni duduk dah 10.30. Sahabat baca sahabat buku ni. Buku ni yang kata Nabi semayang macam mana, yang kata syirik macam mana. At least dia tahu. Itu jihad fillah. Itu tak boleh kata kita pergi bertempur. Tak boleh. Dia Muslim, kita Muslim. Kata nak pergi mana? Saya nak pergi sabilillah ni. Tak. Itu fillah. Kita jihad untuk Allah. Mengangkat agama Allah. Memurnikan kehidupan insan. Membetulkan akidah insan. Ini hari-hari 24 jam dia hidup. Kita tengok kawan tu ada pemikiran yang salah, kita betulkan dia, itu termasuk fillah. Dan itu bergantung pada nawaitu kita lah. Kalau kita mencari nama, dapat nama. Kalau kita mencari mardatillah, kita dapatlah mardatillah. Kita dapatlah apa yang kita cari. Ikhwatul iman, kata tuan kitab kita, dan Nabi SAW bersabda, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Hadis sahih riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani. Perangilah orang-orang musyrikin dengan harta kalian, jiwa kalian dan lisan-lisan kalian. Dengan orang kafir, bila sampai masa Nabi kita lawan musyrikin, dengan harta, dengan diri dan dengan lidah. Jadi berjihad ni sama ada sabilillah ataupun fillah, dua-duanya gabungan tiga perkara. Harta masuk, diri masuk, perkataan kita masuk. Tak boleh lepas, ikhwan.
Tak ada benda yang belakang kita ni tanggung sesuatu beban hidup. Ada. Maka kesemuanya itu, saya cari orang lain lah, jangan cari saya tak berkebolehan. Tidak, ada tuntutan daripada Allah. Kita kena terlibat. Kita kena terlibat dengan perjuangan mengangkat harakat agama ini. Kena terlibat. Dan kita tak perlu kutuk orang, ikhwan. Kita memerangi bid'ah. Kita kutuk bid'ah, bukan kita kutuk orang. Apa yang dia buat sama dengan syarak, kita angkat. Dan apa-apa yang tidak sama dengan syarak, menyalahi syarak, itu kita perangi. Itu kita lawan. Kita tak boleh bersekongkol. Kita kena ada jiwa agama. Jiwa agama itu penting, ikhwan. Lahirkan jiwa agama. Agama itu gabungan di antara zahir dan batin. Dia tak boleh zahir saja dan tak boleh batin. Antum tengok kadang-kadang keputusan dalam hidup kita buat ini, perlu dua benda tu digabung untuk dapat satu keputusan. Orang cerita macam-macam pasal si fulan cerita-cerita, kita tengok dengan mata. Tapi hari kita nak tentu dia salah atau dia betul, memerlukan jantung, memerlukan jiwa kita. Kita tak boleh buat keputusan di atas fakta sahaja, juga kena menyentuh jiwa kita. Kadang-kadang betul, kadang-kadang orang ni pandai cakap macam Nabi sebut, hampa pandai cakap, aku hukumlah benda tu jadi hak hang. Tapi ingat Nabi kata, kalau tanah tu bukan tanah hang, tapi kerana hang pandai cakap, aku serah pada hang, maka Nabi kata, aku serah satu potongan daripada neraka Allah. Dia dengar benda tu, dia tak boleh duduk. Dia kata, aku melawak aja ya Rasulullah. Benda ni betul-betul dia punya. Dia tak boleh di atas fakta saja. Fakta ni tengok dengan zahir, tapi dia sentuhan jiwa. Ada keputusan jiwa kena terlibat. Ada keputusan jiwa tak boleh terlibat, nanti rosak benda tu. Apa dalam undang-undang ni dia kata apa? Budi bicara. Pakcik Hanifah suka sebut budi berbicara. Budi bicara tu kena ada. Memanglah kita salah double cross, kita pi double line, kita pi cross, polis pun mai. Dia panggil tu macam nak panggil kenuri. Panggil gitu. Kita pun pi kat dia. Dawat encik. Dia tanya, dia kata kita tanya lagi. Sedang ada apa buat? Kata betul saya sedang, tapi nak buat ke mana saya. Kira tanya kita pun mesti ada dia punya alasan lah. Mana anda tak ada alasan. Tak nampak kan lampu merah? Saya nampak lampu merah, cuma encik je saya tak nampak. Lampu merah tu saya nampak. Encik je saya tak nampak. Kalau saya nampak encik, saya tak langgar. Tapi saya minta maaf encik ni, dengan pagi ni saya nak pergi kerja, baru balik kampung, terus nak pergi pejabat. Minta tolong sikit. Budi bicara. Kawan tu pun pegawai kerajaan, polis nak saman tu pun pegawai kerajaan. Dua-dua pegawai kerajaan. Kena sign, satu hari punya gaji habis. Langsai. Budi bicara. Kita pegang pen, kita tulis dah. Betul, dari segi fakta undang-undang kawan tu memang salah. Tetapi perasaan perlu dimasukkan nak buat keputusan. Kena masuk. Tapi ada tempat tak boleh masuk. Perasaan tak boleh masuk. Nabi kata apa? Lau Fatimah binti Muhammad. Kalau Fatimah binti Muhammad ni mencuri, aku potong tangan dia. Perasaan tak boleh masuk. Kalau masuk perasaan, undang-undang tergendala. Tetapi ada benda perasaan kena masuk. Kita duduk atas kursi hospital tu, tak tahu mai depan kita dengan satu budak dengan duk riau. Nombor kaunter tu mesin duk panggil 144 244, mesin tu punya suara pun hilang. Suara budak ni naik. Takkan kita tak ada perasaan? Nak abang kata, makcik masuk dululah, mari kita tukar nombor. Masa tu perasaan kita kena terlibat. Tak payahlah kita kata dah dia tak minta tukar dengan aku, tak payahlah aku tukar. Tak, jiwa kita kena hidup. Agama ini dia macam tu, ikhwan. Kalau kita tengok orang susah, kita tak, bukan saya tak mau tolong, dia susah, dia tak mau cari saya, hang tak ada jiwa. Anda tengok Imam Ghazali, menarik berkenaan dengan Ghazali ni ketika dia membahas bab zakat. Apa di antara cara zakat, dia suruh orang yang nak keluarkan zakat itu mencari orang susah. Dia suruh pergi cari. Jangan orang nak minta zakat ni ambil beratur, ambil tiket depan rumah kita. Dia kata hilang tawaduk dan rendah diri. Kita pakai coupon.
pakai kopen, panggil nama pula, Sabariah binti Cik Mak, 5 kambing beras serah depan orang ramai. Bukan nak bagi 50 tan punya beras, 5 kambing punya beras. Berapa hari ke darah? Panggil orang ramai-ramai, bagi nak abang kata kita bagi. Ghazali kata keluar daripada tawaduk. Bukan dia kata salah ke tak sah ke batal, keluar daripada tawaduk. Insan ini berurusan tanpa perasaan. Oh, dahsyat ikhwatul iman. Dahsyat macam beginilah kehidupan ikhwatul iman. Baik, ikhwatul iman itu yang dia bagi tahu kepada kita berkenaan dengan kita berjihad di jalan Allah Taala ini. Di bawah ini dia kata ikhwatul iman. Pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan wala? Apakah yang dimaksudkan dengan wala? Jawapan, wala adalah kecintaan dan pertolongan. Wala bahasa Arab ada 2-3 makna. Tapi wala di sini bermakna mencintai apa yang Allah cintai. Itu wala. Mengikatkan diri dengan apa yang Allah ikatkan diri. Kalau Allah suka satu benda, kita suka satu benda. Kemudian bukan kata Allah suka orang tu, benda tu, Allah suka orang yang buat benda tu. Maka kita melangkah setapak, kita juga suka benda itu dan orang yang buat benda itu. Ini nama dia wala. Kita wala pada Allah Ta'ala, kita dengan Allah. Apa yang Allah suka, kita suka. Perkataan, perbuatan, hukum, hakam, kita kena ikat diri kita. Apa yang Allah suka, kita mesti suka. Bara apa dia? Kita melepaskan diri dengan apa yang Allah lepaskan. Apa dia? Apa yang Allah Ta'ala benci, kita benci. Allah benci satu benda, kita benci. Kemudian Allah benci orang yang buat benda tu, kita kena benci orang tu. Ini nama dia wala, nama dia bara. Ikhwan, saya dengan Ustaz Nan, bin bapa pun tak sama, nama mak pun tak sama. Kan? Kalau bangsa dua rumpun yang berbeza, memang tak sama langsung. Kan? Memang tak sama langsung. Tetapi ketika saya berhubung dengan Ustaz Nan, saya kena masukkan wala. Kalau saya tak masuk wala, iman saya cedera. Kenapa? Kerana Ustaz Nan, Allah suka iman, pada diri dia ada iman. Kemudian Allah suka dia. Kenapa? Kerana dia orang yang menghias diri dengan iman. Maka saya sayang imannya daripada dia, dan saya kena sayang dia kerana dia mukmin. Allah sayang iman dan Allah sayang orang yang beriman. Maka kalau saya benci dia, iman saya ada masalah. Orang kafir, Allah benci syirik, kita benci syirik. Dan Allah juga benci orang yang syirik. Maka kita kena juga benci orang kafir. Kita tak boleh letak martabat orang kafir macam mana martabat mukmin. Tak boleh. Nanti kita tidak ada wala' dan bara'. Iman kita bermasalah. Kawan ni orang kata lu'lak betul-betul, belengah betul-betul kawan ni. Tapi dalam hati dia masih tak rosak la ilaha illallah. Kita mencintai iman dia, tapi kita kena membenci dia. Kenapa? Kerana dia bukan ahlul iman. Dia bukan orang yang taat. Tapi kita sayang apa? Kita sayang iman yang ada dalam diri dia. Pasal dia datang daripada mak bapak yang mengucap la ilaha illallah, tapi sekarang dia bermaksiat. Bercampurlah dalam diri dia di antara iman dan maksiat. Maka kita suka iman dia, kita benci perbuatan dia. Pada dia kita bagi wala', pada dia kita bagi bara'. Tapi kafir tidak. Kafir dia buat umul khaba'ith, ibu bagi kejahatan, syirik Allah. Kerana Allah benci syirik, kita mesti benci syirik. Bukan saja syirik, bahkan Allah benci orang yang buat syirik, musyrikin. Kita mesti membenci orang yang buat syirik. Itu baru iman kita. Oh, sempurna ikhwatul iman. Quran kata apa? Hadis hadis Bukhari, hadis Muslim menyebut tentang 7 golongan manusia yang mereka itu mendapat naungan Allah. Di antaranya siapa dia? 2 orang yang mereka ini rajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka ini bercinta, berkasih kerana Allah, berjumpa kerana Allah, berpisah juga kerana Allah. Kenapa mereka ada wala' di sisi Allah?
Jadi iman, ikhwan, kalau di kalangan kaum muslimin ada satu orang yang saya benci sedangkan dia muslimin, maka iman saya tidak sempurna, kerana saya tidak ada wala. Kita nak wala macam mana? Wala pada apa yang boleh wala? Orang buat tahlil, mana kita boleh wala? Pasal apa? Pasal Allah membenci bid'ah. Kita kena benci bid'ah. Habis dengan dia hang benci. Tuhan bukan kata benci bid'ah, Tuhan benci pembuat bid'ah sekali. Pasal itu Nabi kata, berkawanlah dengan akabir, jangan berkawan dengan asagir. Siapa dia akabir? Akabir ini adalah sunnah, asagir ini adalah ahli bid'ah. Ulama-ulama bid'ah dipanggil asagir, orang yang akan dihina, dikecilkan Allah. Akabir, ulama sunnah tak terkenal, dia akan mendapat kemuliaan di sisi Allah. Kita kena mencintai ahlul akabir, dan kita menjauhkan diri daripada golongan-golongan asagir. Itu Nabi ajak kita macam tu. Begitulah ikhwan, begitulah. Laki-laki ke perempuan, antum tengok ayat dia bawa pada kita pada muka surat di belakang tu, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Antum tengok, apabila kita mukmin, kita ada wala. Di sini dia menceritakan wala, dia tak cerita bara, dia ceritakan wala. Kita memberi cinta pada apa yang Allah isytihar Allah cinta. Siapa Allah cinta? Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, sebahagiannya menjadi wali pada sebahagian, bantu membantu, pimpin memimpin. Tak boleh herdik mengherdik, tidak boleh. Nabi kata dalam hadis Abi Dawud, hadis sahih, apa dia? Ada satu mukmin, kita kata pada dia, pergi rahang. Ingat hang bagus ya. Kenapa kita kata macam tu? Kerana ada orang mai cerita pada kita, kata di belakang kita duduk kata macam-macam, sedangkan kita tak dengar sendiri. Nabi kata apa? Apabila seorang kita ini, apabila satu orang mensifatkan satu mukmin bukan dengan sifat yang ada pada diri dia, Allah rejam muka dia dulu masuk dalam neraka. Hadis itu hadis sahih riwayat Abu Daud. Satu orang mukmin kepada Allah, tiba-tiba kita sifatkan dia dengan sifat tak ada. Dia tak pernah bohong. Kita percaya cakap si fulan, kita sifatkan dia bohong. Kita dengar cakap si fulan, kita kutuk dia pengkhianat. Wahai, kita tak pernah tengok pun. Apabila kita tuduh mukmin dengan sifat yang tak ada pada dia dan menjatuhkan maruah dia, bila berimpun dalam neraka, muka kita dulu Tuhan rejam masuk ke neraka. Na'udzubillah. Kenapa? Orang beriman dengan orang beriman, mereka itu awliya, mereka itu penolong dan pembantu. Atau tengok Sayyidina Umar, kita duk baca riwayat Sayyidina Umar, dia tunjuk wala dia kepada kaum muslimat. Umar ada kes berlaku di sebelah Bahrain sana. Kes apa? Satu muslimat pergi ke market, ada satu orang tarik purdah dia. Nak tengok muka dia, tarik purdah, nampaklah muka dia. Muslimat ni dalam keadaan sangat malu. Maka dia pun riau nama Sayyidina Umar, Amirul Mukminin Aina bin Khattab. Mana dia? Umar Al-Khattab. Umar dengar laporan tu mai pada dia. Umar kata, labbaika ya Umar, aku datang wahai ibu. Satu Bahrain jatuh ke tangan Umar. Hanya satu wanita aja. Oh, subhanallah, walaknya Umar bagi. Pasal itu kita kata akhi muslim wa ukhtil muslimah. Akhi muslim wa ukhtil muslimah. Kau saudaraku yang laki-laki, kau saudaraku yang perempuan. Aku tak kenal kau, aku tak tahu nama hang siapa, tapi hang saudara, hang beriman, hang mukmin, hang mukminah. Wala aku ada kat hang. Kena bela dia. Kena bela dia begitu. Duduk main cerja siapa? Perempuan pakai tudung elok, ibadat elok, ikut sunnah Nabi. Orang lagu ni duduk main pesenda. Kita tak boleh join ayat dia. Kita kena bagi wala pada wanita itu. Itu wala ikhwatul iman. Kalau kita tak bagi, laki-laki dengan perempuan ada hubungan. Ada hubungan yang agama sahkan, ada hubungan yang agama bantah.
Tetapi wala bab lain. Cinta kasih ni bab kerana dia beriman, bukan cinta kasih I love you, you love me ni. Yang tu labu-labi. Itu bab lain. Ini bab bila kita tengok satu orang beriman pada Allah, kita kena sayang dia. Kita kena sayang kerana Allah. Kerana Allah sayang dia. Tiba-tiba kita tak sayang orang yang Allah sayang, iman kita tak sempurna. Satu muslimat, kita duduk tepi jalan Tugubat, dia lalu dengan tutup aurat semua elok. Kita tengok dia, ya Allah, aku mencintai dia kerana-Mu. Lepas tu duduk pergi tanya, halo, yang ni gatal. Yang ni tak masuk dalam bab tu. Ini bab lain. Apa nama, handphone nama apa, tanya lagu tu. Tak boleh lah. Yang tu gatal. Tapi satu orang laki-laki mencintai satu muslimah kerana muslimah itu mukminah, itu adalah tuntutan iman. Tuntutan iman. Salahnya apa dia? Yang salah ni, laki-laki ini, bukan laki-laki ni, laki-laki lain lah. Yang salahnya, laki-laki itu, dia ketika melihat wanita, apa yang salah? Dia menafsirkan wanita itu dengan tafsiran yang keji. Itu salah. Itu tak boleh. Tetapi satu laki-laki melihat satu perempuan dengan kesempurnaan agama ada pada diri perempuan itu, dan laki-laki itu tanam dalam hati dia, dia sayang wanita yang beriman seperti ini kerana Allah. Itu adalah wala. Itu adalah wala. Subhanallah, ikhwatul iman. Ada dua jalan yang agama bagi perbezaan pada kita. Quran kata, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Hai mukmin laki-laki, tundukkanlah pandangan mata kamu. Tundukkanlah pandangan mata kamu. Benar, itu untuk menjaga hal-hal yang bukan berkaitan dengan perkara ni. Tetapi ini kita bicarakan dalam hal kita wala kepada Allah. Pada diri satu orang laki-laki itu ada benda yang Allah kasih, apa dia? Iman, sunnah. Maka sebagai wanita, dia berhak mengasihi laki-laki itu. Ini nama dia cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Tak semestinya laki-laki itu kita sayang dia kerana Allah, laki-laki itu juga kita duk pergi merenyeh dengan dia. Dah. Tak mesti kita sayang perempuan itu kerana Allah, kerana wala. Like perempuan tu kita duk pergi merenyeh dengan dia, hari-hari punya duk pergi telefon sampai bil pun naik dah. Sampai operator telekom tu pun kenal kita. Dia tengok line ni lalu dia tahu dah mangkak ni buat perangai dah. Bukan begitu. Itu hawa nafsu. Itu perlu dibendung. Tetapi hubungan keimanan itu lain. Lain. Bagaimana Aisyah dengan para sahabat? Aisyah menyayangi para sahabat. Para sahabat menyayangi Aisyah. Dan itu kena ada. Lepas itu dalam manisnya iman apa dia? 3 perkara tanda manis iman. Mencintai Allah dan Rasul lebih dari segala-gala. Yang kedua apa dia? Kita mencintai seseorang kerana Allah. Ya, tak boleh ikhwan. Dia duduk negara mana pun, keluar dalam berita dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kena menyayangi dia. Aku sayang dengan orang ini. Lepas itu kan Ahlus Sunnah kata, sampaikan salam aku kepada Ahlus Sunnah walaupun dia ada di ujung dunia. Aku tak pernah dengar nama dia, aku tak pernah tahu nama dia, tetapi aku mencintai dia kerana Allah. Dan aku menangis dengan satu orang sunnah mati walaupun aku tak tahu di mana dia mati, kerana aku mencintai dia kerana Allah. Itu nama dia wala. Ni terbalik. Kita marah dengan orang Islam ni, marah bukan-bukan. Dengan orang kafir pula best friend. Kita kata pula, kita ni daripada satu Tok Adam, Tok Hawa. Satu Tok pula dia mengaku. Apa punya parpu je. Memang kita satu Tok. Tapi ada benda membatas kita, ikhwan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa aslihu baina akhawaikum. Tu ayat ni turun di mana, ikhwan? Ayat ini, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Ayat ni turun di tengah-tengah rumah bapa munafik dalam hadis Imam Muslim. Antu tengok Nabi tunjuk wala macam mana? Ini betul-betul munafik punya orang. Ya, masih Nabi tunjukkan wala. Pasal apa? Pasal dia datang dengan pattern Muslim, dengan
Fashion Muslim. Nabi tunjuk walak Nabi. Wahai dia bermusuh kot lain. Bila dia hina Nabi, sahabat tak tahan, ambil jari pelepah nyok pergi sidai dia tengah sakit. Geng-geng dia pula tengok bos dia kena pukul, dia berkelai. Tengah-tengah berkelai di rumah Abdullah bin Ubay, turun ayat ini. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Kamu saudara, bagi walak itu. Oh subhanallah, ikhwatul iman, perlu dihati-hatikan, perlu dihati-hatikan. Perhabis hadis ini saja, dan Nabi bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, masing-masing menguatkan yang lain. Hadis Imam Muslim. Mukmin dengan mukmin saling, orang kata apa, kata orang kun kal yadain wala takun kal udhunain. Jadilah macam dua tangan, jangan jadi macam dua telinga. Ini bukan hadis, kata orang. Kun kal yadain, jadi macam dua tangan. Tangan ni gatai, dia tak pernah hantar pun satu mesej main garu, Ustaz, automatik dia garu. Tapi jangan jadi macam dua telinga. Belah ni pusing, belah ni lari. Belah ni pusing, belah ni lari. Tak pernah berdamai dia. Itu hanya majazi lah, simbolik. Simbolik saja. Sebenarnya makhluk-makhluk Allah Ta'ala buat semua ni baik. Yang tak baik siapa? Yang tak memukmin kepada Allah. Quran kata apa? Inna akramakum indallahi attaqakum. Yang mulia, yang takwa. Jadi siapa saja tak ada takwa, dia tak mulia dan dia tidak wajar dimuliakan. Karena itu pada diri mukmin ada dua, kadang-kadang berhimpun dua. Benda yang Allah suka, benda yang Allah tak suka. Maka kita kena sayang apa yang Allah suka pada diri dia, dan kita kena benci apa yang Allah tak suka pada diri dia. Tetap kita kena bagi package tu. Dan kita kena mengiktiraf benda yang Allah suka. Kebaikan, khair, ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ini semua Allah kasih. Ikhwatul iman. Lepas ni dia akan bincang kepada kita satu tajuk, bolehkah memberi walak kepada orang kafir? Orang kafir ni dapat ada walak. Sebab walak tu apa dia? Dia bagi terjemahan, walak itu kecintaan dan pertolongan untuk apa yang Allah cinta dan untuk apa yang Allah suruh kita tolong. Orang kafir ni dalam akidah dia, dalam hati budi dia, ada tak ada benda ni? Boleh tak boleh kita tunjuk setia pada orang kafir, kita puji orang kafir, kita sayang orang kafir macam kita sayang orang beriman? Boleh tak boleh? Nanti pada episod akan datang dia nak cerita. Dan dia juga nak cerita satu episod yang ringkas, siapa dia wali itu. Tok wali ni siapa dia? Tok wali ni siapa dia? Wali Songo, wali Abdal, wali Kutub. Wali apa? Hak yang kawan tu marah wali tak kucing dia kata. Tu marah tu. Ada ke wali ni? Memang wujud ke dalam dunia ni wali boleh berjalan atas hayat kita bayar tol RM7, RM7 baru dia bagi kereta masuk feri? Dia wali ni lagu lintas lagu tu pergi seberang. Ada ke wali macam tu? Ada ke? Pernah ke orang jumpa? Dan bila kalimah wali wujud dalam Quran, apa maksud Quran? Kita akan tengok. Dan keramat-keramat ni wujud ke? Ahlussunnah ni percayakah dengan keramat-keramat ni semua ni? Nanti pada bahagian yang akan datang kita akan sembang insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Ikhwan, semoga dirahmati Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.